Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Makin gempa, makin panas. Seperti yang saya katakan awal tadi, video awal saya tadi, sahabat semua. Ramai orang ya yang cuba mengambil kesempatan ya berkaitan dengan keputusan pengampunan Najib Razak. Tidak terkecuali adalah individu, yaitu Sadik Sipak Raga, sahabat-sahabat semua, yang saya boleh lihat ya, beliau cuba untuk membuat hasutan, seakan-akan menghasut untuk menyerang ya menteri kerajaan hari ini. Sedangkan kalau kita lihat ya, rakyat pun tahu sebenar siapa Sadik Sipak Raga ini. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, Sadik Sipak Raga ini adalah bekas Menteri Belia dan Sukan yang telah pun didapati bersalah. Jadi saya ulang sekali lagi sahabat semua supaya anda tidak lupa. Dia didapati bersalah kerana bersubahat untuk pecah amanah dan juga salah guna kuasa, salah guna harta dan penggubahan wang haram (AMLA). Itu antara 3 kesalahan yang telah pun dijatuhkan kepada Sadik Sipak Raga ini, sahabat-sahabat semua. Hari ini beliau pula kononnya menggesa untuk Menteri Wilayah ya, Dr. Zalia, untuk dipecat. Itu antara gesaan ya yang dibuat oleh siapa ni, Sadik Sipak Raga ini. Soalannya adalah apa kaitan ya Zaleha? Adakah Dr. Zalia ini yang membuat keputusan untuk memberikan diskaun hukuman pengurangan pengampunan kepada Najib? Sahabat-sahabat semua, itu yang cuba dispin faktanya oleh Sadik Sipak Raga ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zalia Mustafa menyifatkan gesaan muda agar dia dipecat susulan pengurangan hukuman penjara ke atas Najib Razak sebagai tidak matang. Zalia berkata lembaga pengampunan membuat keputusan itu secara kolektif dan maka gesaan yang dibuat muda itu adalah tidak adil. Jadi itu adalah pandangan pribadilah bagi saya. Kita pun kenalah tengok keputusan yang diambil itu adalah keputusan daripada lembaga pengampunan secara kolektif. Kalau hendak tuduh pada saya, katanya pada saya gesaan itu adalah satu yang tidak matang, katanya, seperti dipetik berita harian semalam. Dan kita tahu semalam sahabat semua, heboh satu Malaysia apabila Jabatan Perdana Menteri telah pun mengesahkan tempoh pemerintahan Najib telah pun dipendekkan daripada 12 kepada 6 tahun ya. 6 tahun denda yang ditetapkan Mahkamah sebelumnya 210 juta ringgit dikurangkan menjadi 50 juta. Ini bermakna Najib akan dibebaskan daripada penjara pada 23 Ogos 2028. Susulan itu mudah menggesa Zalia dipecat daripada kabinet atas dasar dia gagal menjalankan tugas selaku wakil kerajaan dalam lembaga tersebut. Ditanya jika lembaga pengampunan akan memberikan penjelasan di sebalik pengurangan hukuman Najib, Zalia berkata dia tidak kuasa untuk menjawabnya. Apa-apa berkaitan pengampunan adalah pihak lembaga. Saya tidak boleh cakap lebih daripada itu, katanya. Lembaga pengampunan itu adalah dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan juga Yang di-Pertuan Agong itu jugalah yang membuat keputusan, sahabat-sahabat semua. Tapi kita tahu kerana parti muda ini sudah berada di ambang kehancuran, parti mereka sudah ditolak rakyat kerana presiden mereka, pengerusi mereka sendiri telah pun dijatuhkan hukuman kerana pecah amanah, salah guna harta dan dalam penggubahan wang haram. Siapa yang boleh percaya? Jadi mereka cuba menunggu air di air keruh. Itu yang mereka cuba lakukan, sahabat-sahabat semua, kerana ketandusan idea, ketandusan isu. Sekarang ini isu ini seperti mana walaun-walauntit, pemimpin-pemimpin pembangkang kepada penyokong mantan Perdana Menteri cuba mensabitkan kerajaan hari ini, contohnya seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya kerana gagal ia memberi pengampunan penuh kepada mantan Perdana Menteri ini. Itu dia. Jadi kita nampak betapa terdesaknya mereka, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini selain daripada itu, Menteri Wilayah juga memberikan satu kenyataan dalam tugas beliau. Jadi bagi saya Menteri Wilayah yang pertama wanita ini adalah seorang yang begitu efektif ya dalam tanggungjawab beliau menjadi sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Menteri Wilayah. Jadi kita ucapkan sebenarnya tahniah ya kepada Dr. Zalia, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan media yang seperti daripada Free Malaysia juga, Jabatan Wilayah Persekutuan tahun ini akan memberi keutamaan terhadap isu sudah lama membelenggu ketiga-tiga wilayah persekutuan dengan penyelesaian unik kepada cabaran tersendiri dihadapi setiap wilayah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zalia Mustafa berkata,
isu berkaitan akan turut diselesaikan, mengambil kirah peranan berbeza yang dimainkan oleh Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan dalam memaparkan imej negara. Bagi Kuala Lumpur katanya, isu legasi yang menjadi kebimbangan rakyat seperti masalah dihadapi peniaga, lambakan warga asing dan gelandangan selain program membasmi kemiskinan bandar akan diutamakan. Dan bagi Labuan katanya, beliau berkata, pihaknya mempunyai visi untuk menjadikan pulau itu mempunyai julukan Mutiara Borneo sebagai hub pelancongan dengan memperkemas dan memperkasakan produk pelancongan sedia ada. Putrajaya pula membawa imej sedikit berbeza. Ia merupakan pusat pentadbiran negara yang juga bandar terancang. Jadi apa yang kita mau perkemas di situ adalah menjadikan bandar pintar dan pusat pelancongan. Katanya sambil memaklumkan perkara itu, ya dijelaskan lebih lanjut dalam amanat pertamanya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan Selasa depan. Zalia juga berkata demikian selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama barisan ketua pengarang organisasi media tempatan di sini malam tadi. Mengenai majlis itu katanya ia diadakan bagi memastikan maklumat berkaitan hala 7 jabatan wilayah persekutuan disampaikan secara terus kepada barisan ketua pengarang agar ia kemudiannya dapat disampaikan secara tepat kepada rakyat. Beliau berkata ketua pengarang atau wakil yang hadir turut berkesempatan berkongsi pandangan dan menyarankan lebih banyak maklumat mengenai pelbagai inisiatif jabatan itu disampaikan secara terperinci. Apa yang penting ialah kita, kerajaan dan organisasi media dapat bersama-sama menyampaikan maklumat tepat kepada rakyat, kata Dr. Zalia sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi itu dia sahabat semua, sedikit tambahan. Ya, selain daripada berita yang agak panas sebentar tadi apabila parti muda dikatakan menggesa untuk Dr. Zalia meletak jawatan. Dan mereka katakan Dr. Zalia gagal sebagai suara kepada kerajaan di dalam lembaga itu, lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Soalnya sahabat semua, yang terakhir ya yang membuat keputusan walaupun ada saranan daripada kabinet, daripada kerajaan, tapi yang akhirnya membuat keputusan itu adalah Yang di-Pertuan Agong, bukannya Dr. Zaliha, bukannya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan 42, ya, bahwa Yang di-Pertuan Agong itulah ya yang berkuasa, yang membuat keputusan untuk mengambil keputusan bagi hal dalam pengampunan diraja ini. Bukan sesiapa, bukan menteri, bukan kabinet, bukan Perdana Menteri maupun Dr. Zaliha. Tapi kita lihat hari ini, Sadik Sipak Ragah begitu terdesak sekali sahabat-sahabat semua. Jadi begitu dengan parti muda ya, sebenarnya untuk mereka kekal relevan. Selama ini beberapa bulan ini kita boleh nampak parti muda ini semakin hanyut di buai mimpi, hanyut dengan kerakusan mereka. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen, pandangan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.